Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Farhanuddin bin Muhammad Yusof dalam kelas Al-Quran pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama membaca dan menghafaz surah An-Nas ayat 3 sehingga ayat ke-4. InsyaAllah jom sama-sama kita hafal ayat tersebut bersama Ustaz. Sebelum kita mula belajar, elok kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين. Seterusnya, jom kita membaca suratul Fatihah. Mungkin anak-anak tertanya-tanya, kenapa kita baca surah Fatihah sedangkan kita nak menghafal surah An-Nas? Jawapan dia ialah kerana suratul Fatihah merupakan pembuka kepada Al-Quran dan pembuka kepada bacaan. Jadi sunat dan elok untuk kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu sebelum kita membaca surah-surah di dalam Al-Quran, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Selesai kita baca surah Al-Fatihah. Sekarang jom kita baca surah An-Nas bersama-sama dengan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Jadi anak-anak sekalian, kita sama-sama membaca surah An-Nas ayat 1 dan ayat ke-4. Seperti mana Ustaz bacakan, Ustaz akan membaca dan Ustaz akan menerangkan bagaimana membaca surah An-Nas ayat 3 dan 4 ini dengan betul mengikut sebutan makhraj dan tajwidnya. Waswasil khannas. Ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilahin nas. Okey, kita lihat di sana perkataan ila di huruf lam ada garis sedikit di atas bermakna perlu dipanjang sebanyak 2 harakat. Jadi kita kena panjang sikit. Ilahin. Okey, huruf ha dia bersambung dengan nun dan nun tersebut ada syaddah iaitu sabdu, maka perlu kita dengungkan bunyi nun tersebut. Jadi bunyinya begini, ilahin nas. Di tempat nun tu perlu didengungkan sebanyak 2 harakat. Jadi huruf la panjang 2 harakat dan huruf nun didengungkan sebanyak 2 harakat. Seterusnya ayat yang keempat. Min syarril. Okey, mim dengan nun. Nun itu nun mati berjumpa dengan huruf shin. Dia menjadi ikhfa. Maka kita perlu baca dengan dengung sedikit. Min syarril.
Huruf ra adalah huruf yang bersabdu ataupun bersyaddah, maka perlu ditekankan syarril, syarril. Okey. Seterusnya wasil. Ini tak ada masalah, sebut namai pun boleh baca dengan baik. Kemudian kita lihat kepada perkataan yang terakhir, khannas. Okey, huruf kha perlu kita sebut dengan betul. Kha. Macam mau buang kahak tu, begitu bunyi dia. Jadi dia perlu dibaca khannas. Sama macam huruf nun yang di atas, iaitu pada ayat yang ketiga, dia perlu didengungkan. Jadi nun tersebut kita dengungkan, khannas. Jadi ayat ini kita perlu baca begini, min syarril waswasil khannas. Baik, seterusnya mari kita dengar sama-sama bacaan surah An-Nas dengan bacaan tajwid dan sebutan makhraj yang betul. Ustaz harap murid-murid dapat mendengar bacaan tersebut supaya tidak berlaku kesilapan semasa menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, dah pun habis kita belajar ayat ketiga dan keempat surah An-Nas pada hari ini. Ustaz harap semua anak-anak murid Ustaz dapat membaca, mengulangi dan menghafal surah An-Nas ayat ketiga dan keempat. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi pesanan Ustaz, bila dah habis hafal ayat pertama dan kedua dan hari ini kita sambung ketiga dan keempat, maka seeloknya kita ulang dan ulang supaya hafalan ini lekat di hati kita, insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.